Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan beri sedikit penerangan tentang soalan yang cikgu dah beri sebelum ni. Okey, kita lihat pada soalan nombor 1. Gambar Raja Van menunjukkan set A, set B dan set C. Kemudian pada ruang jawapan, lorekkan B prime. B tanda kat sini maksud dia pelengkap bagi B iaitu tak nak B. Okey, maksud dia tak nak B. So yang ini kita tutup B. Okey, so tutup B bermaksud tak nak B lah. B ni semua tak nak. Okay, yang berkaitan dengan B semua kita tak nak. Jadi selain daripada B adalah kawasan luar dia. So di sini dan juga di sini. Okay, ini adalah selain daripada B ataupun tutup B. Okay, untuk soalan B, gunakan kaedah nombor. Jadi kalau guna kaedah nombor 1, 2, 3, 4. Ada 4 kawasan. Jadi untuk A tanda ni maksud dia selain daripada A. So selain daripada A kita tak nak A. So yang tak nak A selain daripada A adalah 1, 2. So kita tak nak 1, 2. Okay. A tanda ni, A tanda yang ini maksud dia tak nak 1, 2. Okay. Tutup 1, 2 yang tinggal 3, 4. Jadi A tanda ini adalah 3, 4. Okay. Simbol ini maksud dia sama. Okay. Cikgu dah cakap sebelum ini simbol ini maksud dia sama. B. B apa dia? Tengok pada kawasan B. 2, 3. Jadi 2, 3. Okay, semua ni duduk dalam satu kurungan. Kemudian U ni maksud dia semua. Semuakan dengan apa? Dengan C. Okay, C adalah 4. Jadi untuk dalam kurungan ni yang sama adalah 3 sahaja. So ini 3 sahaja yang sama. So 3 semuakan dengan 4 maksud dia 3 dan 4. Maka kawasan lorekkan adalah kawasan 3 dan kawasan 4. Okay, kawasan 3 dan kawasan 4. So, ini untuk soalan nombor 1. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan nombor 5. Okay, ini adalah soalan pelan kewangan tingkatan 4. Okay, jadual 1 menunjukkan pelan kewangan Encik Azmi pada bulan Oktober. Okay, gaji bersih dia di sini 5,800. Pendapatan pasif maknanya yang pendapatan yang tidak tetap lah 700. Kemudian jumlah pendapatan total kan 6,500. Okay. Tolak perbelanjaan tetap bulanan. Maksud kat sini kita kena senaraikan dulu semua ansuran yang dia perlu bayar setiap bulan. Jadi ansuran yang tetap di sini adalah pinjaman perumahan, ansuran kereta, insurans keluarga. Okey, kemudian jumlah dia adalah 2,300 dan tolak perbelanjaan tidak tetap bulanan di sini adalah 1,300, 300. Ini semua adalah barangan dapur, belanja petrol, bil utiliti, pendidikan anak-anak, melancong. Okay, kemudian jumlah perbelanjaan tidak tetap yang ini semua telah dijumlahkan 3,450. Jadi soalan di sini pendapatan lebihan dia ditulis X. Jadi maknanya dekat ini kita nampak kita perlu kira. Hitung dalam RM nilai X. Okey, jadi ini perkiraan dia terus sahaja ambil jumlah pendapatan ni tolakkan dengan 2,300. Okey, tolakkan yang ni tinggal 4,200 tolak dengan 3,450. Okey, so jawapan dia adalah, so dekat sini buatlah pengiraan 6,500. Okey, 6,500 tolak dengan jadi berapa? 2,300. So tolak dengan 2,300. Kemudian tolak dengan 3,450. Okey, buat pengiraan di sini dapatlah jawapannya 750. Jadi jawapannya 750. Seterusnya soalan B. Encik Azmi ingin membeli sebuah motosikal baharu dengan harga RM8,000 dalam masa setengah tahun. Okey, setengah tahun bermaksud 6 bulan. Kena faham maksud setengah tahun. Okey, kemudian berdasarkan pelan kewangan tersebut, okey, nombor 1. Bolehkah Encik Azmi mencapai matlamat kewangan itu? So, sebelum kita nak kata boleh atau tak boleh, mesti buat pengiraan. Barulah kita beri alasan kenapa tak boleh ataupun kenapa boleh. Okey, kita buat semakan dahulu. Gaji dia tadi, pendapatan yang berlebihan di sini adalah X tadi iaitu 750. So, dia nak beli dalam masa 6 bulan. So, kita kena kira lah 750 ini duit lebih dia tadi. Darabkan dengan 6 bulan. So, kita akan dapat 4,500. So, 4,500 ni boleh tak capai 8,000? Tak boleh. Jadi, bila tak boleh, jawapan dia adalah tidak. Okay.
Tidak, tulis tidak. Tulis je tidak ini akan dapat 1 markah. Okey. Kemudian kena ada alasan. Alasan ni kenapa? Tiada, kita boleh tulis kat sini, baki pendapatan tidak mencukupi. Jadi kita kena buatlah alasan dia, baki pendapatan dia tadi, baki dia tu 750 kan. So baki pendapatan tadi kita dah kira 750 darat 6 bulan 4,500, tak capai pun 8,000. Jadi baki pendapatan tidak mencukupi. Okey? Tidak mencukupi. Okey, ini alasan dia. Kemudian soalan nombor 2. Cadangkan satu cara agar Encik Azmi dapat meningkatkan pendapatannya. Okey, kita boleh buat apa sahaja cara yang logik. Okey, yang reasonable. Okey, boleh kita tengok pada dia punya pelan kewangan. Semak dekat situ. Antaranya adalah mengurangkan perbelanjaan tidak tetap seperti perbelanjaan melancong dan petrol. Okey. Jadi perbelanjaan melancong ni boleh dikurangkan. Mungkin tak perlu melancong selama 6 bulan. Okey, jadi kalau 700 darab dengan 6 dah dapat 4,200, sudah boleh top up tadi. Jadi boleh tulis kat sini cadangan yang pertama, dia nak cadangan satu je kan. Kita boleh tulis mengurangkan perbelanjaan tidak tetap seperti perbelanjaan melancong ataupun bekerja sambilan ataupun bekerja lebih masa. Okey, apa-apa jawapan yang bersesuaian akan diterima. Okey, so di sinilah. Okey, paling mudah kita kira mengurangkan. Okey, katakanlah boleh buat kat sini ayat mengurangkan apa tadi? Mengurangkan perbelanjaan okey, tidak tetap seperti perbelanjaan, okey, perbelanjaan melancong. Okey, ini dia. Melancong dan petrol. Apalah yang bersesuaian. Baik, untuk soalan nombor 6. Tulis kontrapositif bagi pernyataan berikut. Seterusnya, nyatakan sama ada kontrapositif tersebut adalah benar atau palsu. Okey, ini cikgu dah ajar sebelum ni. Kontrapositif dia, kita kena ingat P-A-S-K. P itu adalah pernyataan. Okey, dia dah kata kat sini inilah pernyataan. Pernyataan kita ayat ini adalah pernyataan. A itu akas. Akas itu apa? Terbalik. Tukarlah. Kalau akas, terbalik. Jika 64 ialah gandaan bagi 12, maka 64 ialah gandaan bagi 4. Itu akas. Akas ingat terbalik. Kemudian S. S itu apa? Songsangan. Songsangan ni maksud dia nafikan pernyataan. Okey? Nafikan pernyataan ni. Ingat cikgu dah beritahu sebelum ni. Songsangan nafikan pernyataan. Maknanya kita nafikan yang atas ni. Jika 64 ialah gandaan 4 ni kita kena tukar jadi jika 64 bukan. Okey? Ini kalau songsangan Songsangan nafikan pernyataan. Jadi yang ini yang kita kena nafikan terus. Tak payah terbalik. Tapi nafi terus. Ialah kita kena tukar bukan. Okey? Ialah kena tukar bukan. Jika 64 bukan gandaan bagi 4, maka 64 bukan gandaan bagi 12. Sekarang soalan nak kontrapositif. Kontrapositif nafikan akas. Okey, kontrapositif ni nafikan akas. Akas tadi kita kena terbalikkan. Jadi terbalikkan dulu. Terbalikkan ayat ni, lepas tu kita kena nafikan. So kalau terbalikkan dia akan jadi jika. Ayat jika tu memang jika. Tapi ayat sebelah jika tu kena terbalikkan. Yang ni 64 ialah gandaan bagi 12 ni. Terbalik dia akan jadi 64 bukan gandaan bagi 12. Okey, maka kemudian maka apa? Maka 64 bukan gandaan. Okey, bukan gandaan bagi 4. So itu adalah dia punya kontrapositif. So ingat pernyataan itu yang diberi ni pernyataan. Akas tu terbalikkan pernyataan tadi. Kalau songsangan dia kena nafikan pernyataan. Kalau kontrapositif, nafikan akas. Okey? Kita kena ingat balik PASK. Kemudian, soalan B. Lengkapkan premis 2 untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah.
Ingat bila sah dia mesti ikut sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Okey, dekat sini dia guna jika n sama dengan 1. Okey, ini P Jika n sama dengan 1, jika P, maka ini Q. Okey, sekarang dia bagi kesimpulan dia. Dia ambil P tetapi dinafikan P. Maka kat sini kita kena ambil Q tapi kita nafikan dia. So tak payah ambil marker terus ambil Y sama dengan X kuasa N tambah 4 bukan. Kena tukar ialah tu jadi bukan. Bukan tukar ayat. Bukan tukar ni sama dengan ni tak boleh sebab ini ayat. Kalau dia benda ni saja baru kita boleh tukar dia jadi tak sama dengan. Sekarang tukar ialah jadi bukan persamaan linear. Okey, persamaan linear bla 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 lah, nanti tulis penuhkan. Okey, kemudian soalan C. Tulis akas bagi implikasi yang berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Okey, so akas tadi cikgu dah beritahu terbalik. Jadi terbalikkanlah ayat ini, dia akan jadi jika tukar yang ayat selepas marker ni tukar duduk depan. Jadi jika poligon ialah sebuah sisi 4. Okey, sisi 4. Maka hasil tambah, okey, kita akan tulis balik hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah 360 degree. Jadi kita kena check lah. Tadi ada soalan kat atas ni pun dia suruh benar atau palsu kan. Jadi kita kena check lah. 64 bukan gandaan bagi 12. Maksud dia dalam sifir 12 64 tak? Kalau dia bukan, maka kat sini dia bukan juga gandaan 4. Sebenarnya gandaan 4 dengan gandaan 12 dia tak berkaitan. Jadi jawapan dia adalah palsu. Okey. Untuk soalan C, jika poligon ialah sebuah sisi 4, maka hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah 360 degree. Okey. Yang ni kita kena tahulah poligon hasil tambah sudut pedalaman dia ada formula dia kan. Okey, yang ni jawapan dia benar sebab sisi 4. Sisi 4 memang dalam dia totalkan semua mesti 360. Okey, itu total sudut pedalaman. Alright.